situasi Mason Greenwood secara dalaman dan daripada apa yang saya faham, saya mengesahkan. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali ke channel Sembang Bola Studio. Pada video kali ini, saya ingin menyentuh mengenai minat Man City terhadap Kobbie Mainoo, mengenai masa depan Mason Greenwood dan juga Donny van de Beek. Saya mulakan mengenai kabar angin mengenai minat Man City terhadap Kobbie Mainoo. Seperti kita tahu bahawa Kobbie Mainoo adalah pemain tengah yang sangat berbakat sekarang dan potensi pemain tersebut adalah besar yang memberi satu impak yang hebat ketika Man United menentang Everton. Kaki tangan kejurulatihan Manchester United dan Erik ten Hag sangat teruja dengan aksi yang dipamerkan oleh Mainoo. Dia seorang pemain yang bekerja keras, super profesional dan mereka di kelab suka cara dia menunjukkan kualitinya setiap hari di dalam padang latihan. Mentaliti yang betul adalah sesuatu yang sangat penting untuk seorang pemain muda dan nampaknya Kobbie Mainoo mempunyai sesuatu yang istimewa di dalam diri beliau. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kita mendengar banyak kabar angin tentang Manchester City yang sudah merancang untuk menyerang keadaan dan cuba menandatanganinya untuk masa depan. Tetapi apa yang saya ingin katakan adalah bahawa semua kelab terkemuka bukan saja di England tetapi juga di negara yang berbeza sedang memantau pemain ini dengan sangat baik dan juga teliti. Pada masa yang sama, Manchester United berasa sangat dilindungi kerana mereka telah bertindak dengan sangat bijak kerana telah menyambung kontrak pemain itu dan dia akan menjadi pemain mereka sehingga 2027. Daripada apa yang saya baca, terdapat juga pilihan di pihak kelab untuk menyambung kontrak untuk musim keempat sehingga 2028. Jadi United tidak perlu bimbang tentang cerita mengenai minat Man City terhadap Mainoo dan bersedia untuk membuka perbincangan semula dalam masa terdekat untuk meningkatkan gaji pemain dan memberikan Kobbie Mainoo apa yang sepatutnya beliau dapat. Buat masa ini sudah tiba masanya untuk bertenang dan teruskan langkah demi langkah. Dan selain dari itu, saya juga mahu menyentuh mengenai masa depan Mason Greenwood kerana saya telah melihat banyak kabar angin tentang masa depan Mason Greenwood yang digembar-gembungkan. Kita mendengar beberapa kabar angin tentang Getafe sedang bersedia untuk memindah pemain itu untuk mengekalkannya dalam jangka masa panjang di Getafe. Tetapi kelab lain di Sepanyol termasuk Valencia juga memiliki kemungkinan untuk menandatangani Mason Greenwood untuk musim depan. Pemilik bersama yang akan datang iaitu Sir Jim Ratcliffe, dia katakan sudah membincangkan situasi Greenwood secara dalaman dan terperinci dan daripada apa yang saya faham pula, dia tidak membuat sebarang keputusan dan tiada apa yang akan diputuskan pada bulan Disember. Jadi idenya adalah untuk mengambil sedikit masa dan hanya membiarkan Mason Greenwood menikmati permainan bola sepak di Getafe di Spain. Kemudian berdasarkan prestasinya untuk Getafe, Man United akan juga membincangkan kedudukan mereka dan pemain itu. Mungkin perkara ini akan berlaku pada bulan Mac, April ataupun pada bulan Mei. Terdapat banyak faktor yang berbeza untuk dipertimbangkan dan jelas sekali lembaga pengarah Man United yang baru akan mempunyai CEO baru dan orang yang baru yang bertanggungjawab ke atas pasaran perpindahan pemain. Bermakna mereka semua akan membuat keputusan mengenai perpindahan pemain bersama-sama dan berbincang dan mendapatkan pemain yang mereka mahukan. Dan yang terakhir yang saya nak sentuh adalah mengenai Donny van de Beek. Ia masih terlalu awal untuk mengatakan di manakah Donny van de Beek akan berakhir, tetapi sudah tiba masanya untuk dia meninggalkan Manchester United. Ini adalah pendapat saya. Ejennya akan bercakap dengan kelab dalam beberapa minggu akan datang untuk melihat sejauh mana minat yang ada pada kelab yang berminat dan dijangka terdapat banyak juga kemungkinan dari negara yang berbeza seperti England, Sepanyol, Itali dan banyak lagi. Dia sangat hampir untuk menyertai Real Sociedad pada musim panas dan ia sangat dekat dan hampir berlaku dia mahu pergi ke sana, tetapi perjanjian itu gagal dan batal kerana kelab bukannya kerana pemain. Pemain muda Belanda itu tidak terfikir untuk meninggalkan England. Ia hanya tentang memilih satu projek terbaik untuk beliau bermain secara kerap untuk mendapatkan minit permainan. Dan guys, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Hampa semua boleh komen mengenai pendapat hampa mengenai cerita yang saya sampaikan mengenai Kobbie Mainoo, Mason Greenwood dan Donny van de Beek.
Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe. Nama saya Hisham. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.